Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada malam ini untuk sama-sama kita berjemaah dan dapat meraihkan program seterusnya. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada mereka yang sama-sama dapat berjemaah tarawih dan dapat menunaikan witir bersama-sama dengan imam. Sebabnya witir ni bila kita lakukan, eloklah berjemaah dengan imam yang sedia ada. Kadang-kadang kita lihat di setengah-setengah tempat 8 rakaat saja sudah cabut meninggalkan jemaah. Ya, jadi elok kita sempurnakan. Kalau walaupun 8 rakaat, tapi witir jangan ditinggalkan. Bila kita dah buat 8 rakaat, kemudian kita balik ke rumah, kita nak buat lagi 8 rakaat lagi ke, ataupun kita nak sempurnakan sampai 20 rakaat sembahyang tarawih, itu tak ada jadi masalah, boleh. Dan kita tak perlu buat witir lagi. Itulah sekali witir kita bersama berjemaah dengan imam. Kerana pahala berjemaah dengan imam itu besar pahalanya, ya. Jadi itu peringatan daripada saya lah. Kemudian tazkirah pada malam ini berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak ini. Kenapa dikatakan Ramadan Al-Mubarak? Kerana perkataan Al-Mubarak itu diambil daripada Al-Barakatu. Al-Barakatu diambil juga daripada perkataan birkah, iaitu telaga, air telaga. Kerana air telaga itu begitu jernih kalau dibandingkan dengan sungai, dengan lautan samudra bergelora, ya. Jadi kita bila dikatakan berkat itu bermakna kita berada dalam ketenangan, ya, keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Jadi untuk tidak membuang masa, saya terus kepada hadis dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila datang bulan Ramadan terbukalah pintu-pintu syurga. Ya, pintu-pintu syurga, merujuk pada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pintu syurga terbuka di dalam bulan Ramadan. Ya, dapat juga dipahami daripada riwayat yang lain mengatakan bahawa pintu langit juga terbuka, doa makbul siang dan malam. Sebab itu kita disuruh berdoa, bermunajat pada Allah Ta'ala, ya, dengan menyebut Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku berharap akan keredaanmu, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, keredaanmu dan syurgamu. Satu makam yang cukup tinggi dalam menuntut keredaan Allah SWT serta mendapat syurga, ya. Seterusnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila masuk bulan Ramadan terbukalah pintu-pintu rahmat. Tadi pintu syurga, ini pintu rahmat pula. Diriwayatkan dalam hadis sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila masuk bulan Ramadan terbukalah pintu rahmat, mana pintu-pintu ke-19 Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ini rahmat juga perlu, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari supaya Allah merahmati kita. Dan tertutuplah pintu neraka serta terbelenggulah syaitan daripada merasuk, ya, mangsa-mangsanya. Menurut huraian ulama rahimahumullah,
bahawa terbukanya pintu syurga dan tertutupnya pintu neraka serta terbelenggunya syaitan sepanjang bulan Ramadan boleh dapat dipaham menurut maksudnya yang zahir hadis itu, iaitu tak lain tak bukan untuk menghormati bulan yang mulia ini. Syahrullah, bulan Allah SWT ini dianggap sebagai bulan Ramadan ini sebagai bulan yang paling mulia, penghulu bagi segala bulan. Sebab itu disebut dalam Quran bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut, bulan lain Allah Ta'ala tak sebut. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan ya sayyidus syuhur, penghulu bagi segala bulan, kerana diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang daripada langit turun di dalam bulan Ramadan, serta satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran. Boleh dapat dipaham maksudnya zahir untuk menghormati bulan yang mulia itu, dan boleh juga dipahamkan sebagai satu gambaran bahawa orang-orang yang berjaya, orang-orang yang cemerlang, orang yang berjaya, orang yang cemerlang ialah orang yang merebut peluang mengisi bulan Ramadan dengan berbagai-bagai jenis ibadat, sama ada ibadat yang wajib dan sunat. Dan orang ini adalah orang yang berjaya pula mencegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka amalnya yang baik itu akan membawanya masuk ke dalam syurga. Dan amalan itulah yang menyelamatkannya dari hasutan syaitan, dari azab neraka. Itu yang dimaksudkan dengan ya, apabila masuk bulan Ramadan terbukalah pintu rahmat dan tertutuplah pintu neraka, serta terbelenggulah syaitan daripada merasuk mangsanya. Jadi bila kita buat penilaian daripada dua hadis ini, bermakna bulan Ramadan al-Mubarak ini terbagi kepada dua, al-barakatul ma'nawiyah, yang kedua ialah al-barakatul hissiyah. Barakatul ma'nawiyah iaitu ialah dari segi spiritual, dari segi kerohanian. Kita dapat ya merasai betapa nikmatnya beribadat dalam bulan Ramadan. Itu yang dikatakan keberkatan maknawi, al-barakatul ma'nawiyah. Kita rasa seronok kerana ini bulan ya kita menghimpunkan sebanyak-banyaknya ganjaran pahala, bulan yang tidak dirasai oleh umat yang lain melainkan umat Nabi Muhammad. Dengan amal ibadat, sedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh, dengan dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Ini katakan al-barakatul ma'nawiyah. Al-barakatul hissiyah yang tuan-tuan rasa tadi, berbuka puasa dengan makanan, minuman, dengan kenikmatan makan minum, bersukaria, bergelak ketawa, serta dapat menkecapi kenikmatan, keselesaan, kesejahteraan. Itu dari segi fizikal ataupun al-barakatul hissiyah, iaitu dari segi panca indera ataupun dari segi fizikalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila bermula malam yang pertama dari bulan Ramadan, menyerulah malaikat, katanya, wahai orang yang mahukan kebaikan, tampillah mengerjakannya, dan wahai orang yang hendak melakukan kejahatan, berhentilah daripada meneruskannya. Ketahuilah Allah Ta'ala banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. Jadi seruan keampunan yang demikian diberikan pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang mulia dan diberkati oleh Allah. Tiap-tiap amalan kebajikan yang dikerjakan padanya diganda-gandakan ganjaran pahalanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, apabila tiba bulan Ramadan, malaikat menyeru umat manusia
menggunakan peluang yang baik itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan lebih daripada kebiasaan, dan sebaliknya mana-mana yang hendak melakukan kejahatan, janganlah mereka terdorong melakukannya. Malaikat juga menerangkan dalam seruannya itu tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membebaskan orang-orang yang berdosa yang dijanjikan dengan azab siksa. Mudah-mudahan peluang yang baik dalam bulan yang mulia itu digunakan dengan sepenuhnya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah berucap kepada kami dalam satu khutbahnya, dalam pidatonya pada hari yang akhir dari bulan Syaban, dengan sabdanya, "Wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya lagi berkat. Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr." Ya, bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan yang puasanya dijadikan Allah satu perintah yang diwajibkan, dan selain dari itu disunatkan mengerjakan sembahyang tarawih pada malam harinya. Barang siapa mendampingkan diri, taqarrub ataupun berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan dengan sesuatu dari perkara-perkara kebaikan ataupun perkara-perkara kebajikan, samalah seperti ia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan pada bulan yang lain. Amalan sunat sudah berubah menjadi ganjaran pahalanya seperti pahala amal wajib dalam bulan Ramadan. Ini kelebihan ataupun keberkatan di dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang menunaikan satu perkara yang telah diwajibkan oleh Allah pada bulan itu, bulan Ramadan ini, samalah seperti ia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan Allah pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan juga adalah bulan kesabaran. Sedangkan kesabaran itu pahalanya tak lain tak bukan ialah syurga. Kerana kita umat Nabi Muhammad umur hanyalah kadar tertentu daripada antara 60 hingga 70 tahun umur. Dibandingkan dengan umat zaman dulu, ada yang 950 tahun umur. Maka sudah tentulah amalan mereka lebih banyak daripada kita, ya, memandangkan kepada umur mereka yang panjang. Jadi untuk menandingi kelebihan umat zaman silam, dengan sebab mereka itu ya, sehingga beratus-ratus tahun umurnya, jadi dianugerahkan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan dengan dilipat kali gandakan, berganda-ganda ganjaran pahala. Sebab itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bulan Ramadan juga ialah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu pahalanya ialah syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan ganjaran pahala orang yang sabar dengan tidak terkira-kira. Sebab itu segenap aspek kesabaran ada di dalam bulan Ramadan. Lapar, ya, bersabar dengan sebab lapar, bersabar di atas sebab, ya, kerana dahaga, sabar di atas segala, ya, perkara yang tidak puas hati dan sebagainya, kita sabar, ya. Ia juga bulan untuk masing-masing bersedekah dan memberikan bantuan, dan ia juga bulan padanya ditambahkan rezeki orang-orang yang beriman. Barang siapa menjamu seseorang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka perbuatannya yang baik itu menyebabkan ia diampunkan dosanya dan menjadi penebus dirinya dari neraka, dan ia pula mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang dijamukan itu dengan tidak mengurangkan pahala orang itu sedikit pun. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkata, "Ya Rasulullah, kami semua bukanlah orang yang ada sesuatu untuk menjamu orang yang berpuasa." Lalu Rasulullah SAW menerangkan, Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang tersebut kepada sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa itu
Berpuasa untuk berbuka puasa sama ada dengan sebiji buah tamar ataupun korma, atau segelas air sejuk dengan sedikit susu yang bercampur air. Bulan Ramadan juga ialah bulan yang awalnya dipenuhi dengan rahmat, pertengahannya dipenuhi dengan keampunan, dan akhirnya dipenuhi dengan pahala yang menjadi penebus dosa. Sebab itu apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, dengan sebab kita mengganda-gandakan amal soleh, ia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, apa saja kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Apa saja amal kebaikan akan menghapuskan segala dosa-dosa ataupun kejahatan. Barang siapa yang meringankan kerja khadamnya atau orang gajinya dalam bulan Ramadan, akan diampunkan Allah dosanya, dibebaskan dari neraka. Banyakkanlah kamu mengerjakan 4 perkara dalam bulan Ramadan, iaitu 2 perkara dilakukan untuk mendapat keredaan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi kamu sangat perlukan. Adapun 2 perkara yang dilakukan untuk mendapat keredaan Tuhan kamu ialah, pertama, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, banyakkanlah beristighfar, memohon ampun kepadanya dengan menyebut astagfirullah. Dengan mengucap dengan 5 syahadat, ya, dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Ini juga digalakkan, iaitu dengan banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Adapun 2 perkara lagi yang sangat kamu perlukan itu pula ialah, pertama, banyakkan memohon kepada Allah SWT supaya dimasukkan kamu ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Serta berlindung kepadanya, kepada Allah Ta'ala, daripada azab neraka dengan menyebut nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini diperbanyak-banyakkan siang dan malam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Dan selain itu, sabda Nabi SAW, barang siapa memberi minum seorang yang berpuasa semasa berbuka puasa, Allah Ta'ala akan memberi minuman kepadanya daripada kolamku, iaitu kolam telaga Kausar, dengan sekali minum sahaja, yang menjadikan dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya sehingga ia masuk ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Jadi tuan-tuan, inilah qadar yang dapat saya sampaikan sebagai bahan renungan kita bersama pada malam ini, sebagai tazkirah, sebagai peringatan, dan diucapkan selamat meneruskan perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan banyakkan mengalir air mata. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini hati kita menjadi lembut, menjadi halus, mudah menangis, maka diteruskan dengan tangisan-tangisan kepada Allah SWT. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Ya, sebagaimana satu hari Nabi SAW lihat para sahabat sedang gelak ketawa, lalu Nabi bersabda, ya, lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak, ketawa kamu sedikit. Lalu para sahabat terus menangis, dan di wajah-wajah mereka ataupun pada diri mereka terdengar suara tangisan apabila Rasulullah menegur mereka dengan mengatakan, ya, lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jadi cukuplah sekadar 20 minit ini sebagai bahan renungan. Ya, kadang-kadang penghayatan kita lebih utama daripada percakapan yang amat banyak. Ya, lisanul hal ahsanu min lisanil maqal. Maknanya penghayatan lebih baik, lebih banyak, lebih bagus daripada kita cakap banyak. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, ini saya memohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap sepanjang penyampaian saya ataupun tazkirah ataupun peringatan. Jadi saya ucapkan terima kasih, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.